Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat petang dan salam sejahtera. Yang saya hormati saudara pengajian majlis, yang berbahagia saudara Farid bin Hasan, Ketua Majlis Madrasah Kulai, Pejabat, tuan-tuan yang hormat sekalian. Belakang dengar? Belakang macam sayur dia. Saya di waktu petang. Takut saya cakap seorang. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berhimpun dalam satu majlis kepada majlis amanat yang dipertua Majlis Madrasah Kulai pada petang ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini saya rasa adalah amanat yang ketiga. Yang pertama kita buat di PJ Mat, kita pakai suit dan kita pakai sistem gula-gula. Kalau ingatlah, sistem gula-gula ingatlah. Pada tahun lepas kita buat di Sofitel di Glendor. Kita ke sistem agihan sendiri dia. Dan tahun ni nampak gaya tak ada apa-apa. Sebenarnya tujuan saya mengadakan amanat pada setiap tahun ialah untuk kita sama-sama berkumpul dalam satu pasukan untuk kita melihat dan menilai pencapaian kita pada tahun 2012 dan apakah sasaran dan apakah wawasan misi dan visi kita di tahun 2013. Saya mensifatkan kita ni dalam pelayaran dalam sebuah nakoda. Konon-kononnya saya sebagai kapten dia. Sebagai kapten Farid boleh? Maknanya saya kena memaklumkan pada semua penumpang-penumpang ke mana saya nak pergi. Nak pergi lah ke laut. Kepala kita naik feri lah. Nak cakap lah feri. Sama kita nak ke Langkawi ke Tuan Sunat, Batam. Macam dah biasa ya. Nak ke Batam ke, nak ke Tanjung Pinang ke, nak ke Pekanbaru ke, saya kena memaklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Pukul berapa kita nak bertolak? Berapa hari kita nak tidur ke hotel, tuan-tuan dan puan? Bila kita nak balik? Semua kena faham. Semua kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya saya harus menjelaskan apakah ada 7 MPKU pada tahun 2013. Dan saya juga ingin memaklumkan apakah pencapaian, apakah kegagalan kita pada tahun-tahun lepas. Untuk ini sebagai satu analisa yang mudah. Di mana-mana organisasi pun kita harus menilai semua ini. Apa kegagalan kita, apa kejayaan kita, di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Itu harus ada dalam semua minda kita. Tak kira kita seorang pegawai, tak kira kita seorang penduduk B, dan tak kira siapa pun. Kita harus mempunyai analisa yang mudah begini. Kalaulah kita nak pastikan organisasi kita ini satu jabatan yang benar-benar berfungsi sepenuhnya dan ingin mengangkat martabat jabatan kita supaya dihargai, dihormati oleh masyarakat di luar dan juga dilihat hasil kekuatannya berbanding dengan jabatan-jabatan yang lain. Kalau kita lihat di daerah Kulai Jaya ini, siapa-siapa pun boleh berkata, siapa-siapa pun tidak boleh menafikan kita adalah di atas jabatan yang dominan, yang premier, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada pejabat daerah, polis, JKR, pejabat tanah, MPKU adalah di antara jabatan yang dominan, yang premier. Jadi kita harus bergerak dan tidak harus terpilih daripada harus perdana pentadbiran awam di daerah Kulai Jaya.
Itu harus kita ingat tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya pada petang ini saya melihat ada sesuatu yang penting kita duduk seketika untuk kita mengimbas kembali detik-detik sejarah 2012 dan apakah misi dan visi kita untuk 2013 pada tahun ini. Saya pada pagi ini akan dibantu oleh sedikit perbuatan untuk memudahkan saya bercakap dan juga untuk mengurangkan rasa mengantuk tuan-tuan dan puan-puan. Setuju kan? Alhamdulillah. Wah, yang depan ni tak pernah cakap kan? Okey. Kita dululah kita ingat kita dari apa yang kita laksanakan pada tahun lepas sebagai betul kata orang pemanas minda kita lah. Jangan kita awal-awal dah pegat-pegat, kita jaga apa yang kita dah laksanakan pada tahun 2018. Okey. Kita lihat dulu apakah aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan pada tahun lepas. Pada setiap bulan Januari, sebagian mesej dekat tadi, kita membuat amanat YDP pada 9 Januari 2012 di Hotel Sofitel. Hari ini berapa bulan? 11. Kita telah 2 hari teman-teman. Boleh tahan lagi lah. Kita buat awal tahun untuk kita berkongsi dan untuk kita menyampaikan apakah misi dan visi kita dan apakah kejayaan dan segala kita di tahun-tahun lepas. Cuma bajunya lain teman-teman. Dulu bajunya lain, tapi dia punya konsep kebiruan teman-teman. Setuju kan? Tidak kan? Macam artis juga lah. Okey, silakan. Next. Okey, di awal tahun kita mengadakan inilah program 5S. Amalan 5S. Maknanya saya tidak lupa. Sebab kita ni kalau ada ilmu tak amal macam pokok tak berbuah. Al ilmu bila amali kasyajari bila samar. Maknanya kalau kita ada ilmu tak amal macam pokok tak berbuah. Hukumnya apa tuan? Penurun. Abang. Hukumnya gitulah. Habis buat semak je, pokok pun dah kering. Abang. Kaedah gitulah. Jadi amalan 5S ni adalah apa? Senyum. Apa lagi? Salam. 8S. Ni apa 5S kot? Senyum saja. Dia maknanya mana Islam ni? Ini bukan kempen 5S. Ini kempen senyum. Betul eh? Jadi yang salah bukan saya, salah ni. Baik. Ini adalah amalan senyum, tuan-tuan dan puan. Senyum adalah satu sedekah, tuan-tuan dan puan. Satu sedekah. Sebab terutama di barisan hadapan. Apa maksud barisan hadapan ialah kita yang bertugas di kaunter-kaunter. Itu maknanya barisan hadapan. Kita harus menampilkan imej yang baik dengan memberi sedikit senyuman, tuan-tuan dan puan, kepada pelanggan kita. Tapi janganlah sampai berlebih senyum, tuan-tuan dan puan. Takut nanti lain pula jadinya, tuan-tuan dan puan. Jadi saya kadang-kadang terfikir juga lah. Kita ada staf kita yang baru yang berbahasa Mandarin. Fasih siapa? Dua. Okey. Mungkin kita boleh menafakkanlah kepekaran saudari kita ni untuk mungkin mempelajari beberapa istilah-istilah dalam bahasa Mandarin. Sebab di Kulai ini kita punya masyarakat, kita punya cukai 60% daripada bangsa Cina. Jadi, kalau kita boleh berbahasa Cina, taklah fasih. Setidaknya ada istilah-istilah yang menyentuh hati mereka, maka mereka rasa lebih dekat dengan kita dan mereka rasa lebih dihormati oleh kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin Sejati boleh merancang pada permulaan ini mana-mana jabatan yang di barisan hadapan yang bekerja di kaunter haruslah mempelajari bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin.
Macam saya tahu kalau petani datang semua saya bercakap siap-siap ni Malay, siap-siap ni Malay, betul? Siap-siap ni Malay. Terima kasih kerana dapat datang. Bukan Malay, Malay itu pelan-pelan, quick line tak boleh pelan cepat-cepat. Gitulah kata dia. Maknanya kalau kita boleh berbahasa Mandarin sebegini, boleh menyentuh hati mereka. Itu sebab kadang-kadang kalau saya dengar di luar sana dia kata YDP kita sekarang ni pandai berbahasa Mandarin, tapi sesungguhnya tidak, teman-teman. Saya hanya boleh menguasai mungkin dalam 10 perkataan saja. Tapi istilah-istilah yang saya pilih, istilah-istilah yang boleh menyentuh hati mereka, tuan-tuan dan puan. Begitu juga dalam bahasa Tamil. Saya ada cikgu dia, saya punya pilot. Cik Farid pun mesti belajar juga. Bahasa yang mudah apa? Ani aka tambi tagaci male banikam kale banikam, tuan-tuan dan puan. Adik kakak, abang adik, selamat malam, selamat petang, cukuplah. Tapi dia lengkok kepala mesti ada. Itu sebagai dia punya lagu dia lah. Kita belajar. Kalau jumpa makcik-makcik yang datang ke pejabat kita, makcik-makcik ini cakaplah ni hao, ciao an. Apa khabar? Selamat pagi. Kalau tengah hari, ni hao, uan. Selamat tengah hari. Kalau petang, ni hao, wan an. Selamat petang malam. Itu je. Apa sedang? Mudah je, tuan-tuan. Jadi inilah istilah-istilah yang harus kita belajar, tuan-tuan. Maknanya sebab kadang-kadang dia datang ke pejabat, kita harus memberi harapan kepada mereka. Dia datang dengan banyak masalah. Apa istilah yang kita pakai? Senang aja, tuan-tuan. Minkia wani pipang ni. Jangan risau, wani akan tolong. Jadi mana minkia, hujang tangan. Dia kata jangan risau, kita tolong menolong. Itu saja, tak ada masalah. Saya pernah dikunjungi oleh pelanggan saya di kalangan masyarakat ini pada hari Khamis petang. Saya cakap macam tu, dia ada masalah, cakap minkia wani pipang ni. Dia tepuk tangan depan saya, tuan-tuan dan puan. Tepuk tangan. Itu seolah-olah maknanya bukan saya tak buat. Pelanggan tepuk depan saya. Itu keadaan dia. Betul dia balik. Memang betul. Betul. Dia cakap macam contoh macam semasa saya ucap masa majlis Persatuan Malaysia, masa malam Persatuan Malaysia, saya punya introduction, saya cakap dalam bahasa Tamil. Ani akan tapi kita di Malay Amerika, masyarakat India di sebelahnya tepuk tangan, tuan-tuan. Jadi maknanya bila kita cakap dalam bahasa itu, maknanya seolah kita dengan mereka dekat, tuan-tuan. Dekat. Inilah di antara strategi-strategi kita untuk kita rapat dengan mereka. Dan kalau kita rapat, maknanya dia punya cerita itu akan dijajah di kedai-kedai, di warung-warung dan sebagainya. Jadi itu di antara sebab kita harus mempelajari berbagai-bagai bahasa, teman-teman. Paling tidak bahasa-bahasa yang mudah. Kita perlu nafahkan. Kita ada ramai rakan-rakan kita dalam bahasa di kalangan bangsa India. Kita harus belajar, teman-teman. Harus belajar. Kalau dalam bahasa India ada persisihan ke apa? Purme. Tanggih purme, apa betul eh? Sabar, purme. Okey, ini amalan senyum, tuan-tuan, yang perlu kita laksanakan. Ini sebenarnya adalah satu arahan daripada pejabat SUK untuk kita menjalankan kempen senyum. Maknanya kita senyum dengan pelanggan kita, jumpa pelanggan, kita buka lift, turun lift, senyum, tuan-tuan dan puan. Jadi senyum ni, tuan-tuan, dia kalau kita masam sebenarnya, dia lebih membuang tenaga daripada kita senyum, tuan-tuan dan puan. Kalau kita masam, membuang tenaga, dan insyaAllah kita urat-urat ni akan cepat rosak dan akan cepat tua, tuan-tuan dan puan. Kalau kita senyum, insyaAllah maknanya tidak buang tenaga dan urat kita akan rehat, tuan-tuan dan puan. Dan insyaAllah kita akan nampak lebih muda, tuan-tuan dan puan. Tapi janganlah senyum setiap masa.
Bahaya juga sama saudara. Kak Dik semua senyum teman-teman. Okey, next. Yang belakang nampak Okey. Wah. Tahan nampak ini laki nanti dulu. Satu orang. Ini timbalan ketuin. Ini cik apa? Cik penjai. Nampak penjai? Sampai kau pakai sopok penjai. Sama juga ya. Ini apa yang kita buat sekarang? Ini lausang. Isak. Ini kita buat ni. Lausang. Betul lah. Lausang lausang. Ini adalah cara lausang. Maknanya kita sama-sama menghormati perayaan Hari Raya Cina ni. Jadi ini di antara aktiviti yang kita buat pada awal tahun lausang. Okey, next. Pada bulan Februari kita mengambil bahagian dalam perarakan Maulid Rasul di Masjid Sport. Airport Ialah maknanya kalau ikutkan kita macam di antara kumpulan yang segap jalan pada ketika itulah. Pesan tak? Tapi kita tak menang. Tak menang. Saya pelik juga. Kumpulan yang tak cukup orang pun boleh menang. Ingat lagi tak? Tapi pasal kita ni fokus kita ngawal itu kita ni kena nak mentangzim Rasulullah. Kalau Nabi kita tak nak panjang-panjang tuan-tuan. Yang penting kita menang semasa hari kemerdekaan tuan-tuan. Pasal kita punya fokus ni nak mulut Nabi. Nanti kita fokus nak menang perperiksaan dia punya ada tak ada tuan-tuan. Jadi kita sabarlah. Boleh kita boleh ikut ke Kuala-Lumpur Okey, ini apa ni? Ini orang yang paling kemerah masa lepas. Orang yang boleh tak boleh dibagi mikrofon di mana dia. Masa nak memberhenti program di Al-Quran, tengoklah siapa yang kena. Cik Mat ke, Cik Mat ke, Cik Jai pun kena tuan-tuan. Jadi kesimpulannya tuan Haji ni tidak boleh dibagi mikrofon tuan-tuan. Isu pun kena tuan-tuan. Ini tak ada. Minta maaf tu Haji Surau aja. Inilah apa suasana bulan Februari pada tahun lepas tuan-tuan. Kita sama-sama membuat perarakan. Dan